Terpantas, terkini dan sahih. Bila-bila masa, di mana jua. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3. 14 Jun, anda menonton Buletin Pagi bersama saya, Amirul Hakim Lokman. Tajuk utama pagi ini. 14 pekerja ladang tembikar disyaki dijangkiti influenza ILI. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Seramai 14 pekerja ladang tembikai termasuk 5 orang asli disyakiti jangkiti gejala penyakit seperti influenza ILI di rumah kongsi di Kampung Kendong Baru, Kota Rembau kemarin. Menurut Pengarah Jabatan Kesihatan Negeri Sembilan, Datuk Dr. Zainuddin Muhammad Ali, semua pesakit termasuk warga Bangladesh dan Indonesia itu mengalami demam, batuk dan selsema manakala seorang mengalami gejala sesak nafas. Berdasarkan kenyataan media dikeluarkan, 5 orang asli yang dijangkiti berusia 7 hingga 32 tahun termasuk 2 beranak yang sedang dirawat di Hospital Tampin. Manakala 9 yang lain diberikan rawatan pesakit luar ketika saringan kesihatan dijalankan. Kesemua mereka dilaporkan stabil manakala rawatan susulan di lapangan akan dijalankan secara harian. Mengulas lanjut, Dr. Zainuddin berkata beberapa sampel klinikal diambil dan dihantar ke makmal untuk menjalani ujian pengesahan dan keputusan dijangka diperoleh dalam tempoh 2 minggu. Bagaimanapun tegasnya, kes itu tiada kaitan dengan wabak yang mengorbankan nyawa di Kuala Koh, Kelantan. Jabatan Bugam Negara akan mengkaji cadangan untuk mengeluarkan jenayah cubaan bunuh diri daripada kanun kesiksaan. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail berkata itu antara 5 perkara diputuskan dalam syuarat membincangkan isu-isu kesejahteraan mental yang dilaporkan semakin membimbangkan. Antara lain turut diputuskan ialah pengisytiharan Oktober sebagai bulan kesedaran isu kesejahteraan mental dan melaksanakan kempen kesedaran nasional dalam usaha menghapuskan stigma masalah mental. Menerusi kenyataan medianya, beliau berkata kesejahteraan mental penting kerana membabitkan semua golongan. Berdasarkan kajian kesihatan dan morbiditi kebangsaan dilaksanakan Kementerian Kesihatan pada 2015 mendapati prevalen masalah kesihatan mental dalam masyarakat berusia 16 tahun ke atas adalah 29.2%, iaitu peningkatan 3 kali berbanding 10.7% pada 1996. Sementara itu, pada 2017, kajian sama menumpukan kepada remaja sekolah berumur 13 hingga 17 tahun mendapati bahawa prevalen idea membunuh diri adalah 10% berbanding 7.9% pada 2012. Perkembangan itu dilihat membimbangkan dan memerlukan satu pendekatan holistik bagi menangani isu terbabit. Beliau juga menjelaskan kesan ke atas ekonomi Malaysia disebabkan penyakit mental dijangka mencecah kira-kira 105.4 bilion ringgit pada 2030. Kerajaan meluluskan peruntukan sebanyak 44 juta ringgit bagi skim subsidi baja dan racun padi bukit untuk membantu pesawah di Sabah dan Sarawak yang mengusahakan tanaman berkenaan. Menteri Pertanian dan Industri Asas Tani Datuk Salahuddin Ayub berkata seramai 56,446 pesawah padi bukit akan menerima manfaat bagi musim penanaman yang bermula Ogos depan. SPRPB telah diperkenalkan sejak tahun 2015. Melalui inisiatif ini, pengeluaran padi bukit telah berjaya ditingkatkan daripada 1.0 metrik tan per hektar kepada 1.5 metrik tan hingga 2.5 metrik tan per hektar. Sekaligus, pendapatan pesawat telah berjaya ditingkatkan dari RM180 sebulan ke antara RM320 hingga RM700 sebulan. Beliau mengumumkan peruntukan itu pada majlis sambutan Aidilfitri peringkat kementeriannya di Putrajaya. Pada masa sama, jelas Datuk Salahuddin pihaknya kini menyusun strategi bagi memodenkan sektor padi negara untuk meningkatkan produktiviti dan pendapatan pesawah. Beberapa model penyatuan tanah sedang dikaji dan akan diputuskan hujung tahun ini dengan mengambil kira kepentingan tuan tanah, pesawah, pelabur dan kerajaan. Sebanyak 4 cadangan diterima daripada pelbagai kumpulan media bagi mewujudkan jawatan kuasa media. Menurut Menteri Komunikasi dan Multimedia Gobind Singh Dio, cadangan-cadangan itu akan dibawa ke meja rundingan sebelum jawatan kuasa berkenaan ditubuhkan. Kita telah pun mendapat 4 cadangan
dan cadangan-cadangan itu secara bertulis telah pun diberikan kepada pejabat saya. Saya telah pun melihat dan membaca cadangan-cadangan tersebut. Apa yang kita melakukan, kita telah pun meminta supaya semua yang beri cadangan itu tampil ke depan, jumpa dengan kita bermesyuarat hari Jumaat yang akan datang, iaitu 21 hari bulan kalau tak silap, 21 hari bulan Jun. Tujuan kita mengadakan mesyuarat itu adalah supaya kita boleh berbincang berkenaan dengan apakah cadangan-cadangan yang telah pun dibawa, dan selepas itu satu keputusan boleh dibuat berkenaan dengan bagaimana kita nak langkah ke depan, dan kita juga nak menetapkan satu jangka masa untuk kita boleh mewujudkan dan menubuhkan Media Council ini. Bagaimanapun, beliau enggan mengulas lanjut cadangan yang sudah diterima kerana harus dibentangkan terlebih dahulu dalam mesyuarat berkenaan. Tambahnya, cadangan lain masih dibuka sebelum penubuhan jawatankuasa itu dimuktamadkan penghujung tahun ini. Beliau ditemui media ketika menghadiri majlis makan malam bersama media anjuran DAP Selangor di Damansara Utama. Ahli Majlis Tertinggi UMNO Datuk Lokman Nur Adam ditahan petang semalam kerana cuba menghalang pihak polis melakukan siasatan bersabit kes 504 Kanun Keseksaan. Ketua Jabatan Siasatan Jenayah Selangor, Senior Assistant Commissioner Fazil Ahmad berkata, Lokman ditahan di rumahnya di Kajang selepas enggan bekerjasama dengan pegawai penyiasat polis. Semasa siasatan dijalankan, pihak polis mengarahkan Datuk Lokman untuk menyerahkan telefon bimbit untuk diperiksa. Namun, beliau enggan memberikan kerjasama dan melakukan provokasi terhadap pegawai polis yang sedang menjalankan tugasnya. Turut ditahan bersamanya melakukan provokasi individu dikenali N. Gobala Krishnan dari Kulim, Kedah. Kedua-duanya disiasat di bawah Seksyen 186 Kanun Keseksaan. Sebelum itu, Datuk Lokman dipanggil ke Bukit Aman selepas membuat laporan polis berhubung kes klip video seks membabitkan seorang lelaki yang didakwa mirip seorang menteri. Lelaki yang dikaitkan dengan upacara menyembah tokong sambil memakai kopiah di Taman Piandang Indah Perak tampil memohon maaf kepada umum. Beliau mengakui kesal dengan tindakannya itu dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Saya minta maaf. Saya minta maaf. Saya minta maaf. Lim Lipkok, 43 tahun, turut membaca kenyataan kesalnya melalui seorang jurubahasa. 我林立国对于当天一些不明智的行为，伤害了全国同胞，也冒犯了全国穆斯林朋友。对于这次风波，我是无心也没有恶意的。在此，我真诚地向全国同胞及穆斯林朋友们道歉，并承诺今后不会再。 Beliau berkata demikian dalam sidang media di Tanjung Piandang semalam. 10 Jun lalu, Lipkok ditahan polis di perkarangan Ibu Pejabat Polis Daerah Krian dan dibebaskan dengan jaminan polis pada keesokan harinya selepas kes itu diambil alih pasukan siasatan dari Bukit Aman. Perbuatan Lipkok mencetuskan kemarahan netizen apabila dia dirakam memakai pakaian mirip orang Islam ketika melakukan upacara penyembahan patung Buddha. Seramai 15 orang warga asing ditahan dalam operasi bersepadu sempena Aidilfitri membabitkan 4 agensi malam tadi. Mereka ditahan adalah 8 warga Indonesia, masing-masing 2 warga India dan Sri Lanka serta 1 dari Pakistan, Nepal dan Vietnam. Antara kesalahan yang dilakukan, tiada dokumen pengenalan diri, dokumen tamat tempoh dan pasport palsu. Dalam operasi bersepadu yang disertai Jabatan Pengangkutan Jalan, Jabatan Imigresen Malaysia, Agensi Antidadah Kebangsaan, Jabatan Alam Sekitar dan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia, sebanyak 1,080 kenderaan diperiksa. Menurut Timbalan Ketua Pengarah Perancangan dan Operasi JPJ Zamak Syari Hanifah, 270 sama dikeluarkan atas pelbagai kesalahan. Di mana sebanyak 13 buah kenderaan telah disita. Dalam 13 buah itu kita pecahkan kepada 12 buah motosikal dan sebuah motorkar. Dan di mana sebanyak 1,080 buah kenderaan telah kita periksa. Turut ditahan 6 lelaki berusia antara 19 hingga 39 kerana positif dadah. Dalam pada itu, Zamak Syari berkata, JPJ Wilayah Persekutuan mengeluarkan 2,045 notis sepanjang 2 minggu operasi sempena Aidilfitri yang bermula 29 Mei lalu hingga semalam. Kesalahan tertinggi, tiada lesen memandu.
Penjual ikan menjadikan bilik saluran elektrik di depan rumahnya di Pangsapuri Ken Rimba Seksyen 16 Shah Alam sebagai tempat penyimpanan ganja sejak 4 bulan lalu. Lelaki 39 tahun itu dipercayai mengedar dadah berkenaan kepada pelanggan di sekitar Pangsapuri Terbabit dan Padang Jawa. Pihak pasukan polis telah berjaya merampas satu beg kain kecil, di mana yang ada depan tu, di mana dalam tu mengandungi satu ketulan dadah dari sakit dadah jenis ganja, anggaran berat 145.7 gram. Menurut ACP Baharudin, aktiviti suspek berjaya dikesan hasil serbuan bahagian siasatan jenayah narkotik Ibu Pejabat Polis Daerah Shah Alam kemarin. Pemeriksaan lanjut turut menemui 9 lagi ketulan kecil dadah seberat 74.79 gram di rumah suspek dengan jumlah keseluruhan ganja dirampas RM950. Suspek yang mempunyai 6 rekod jenayah lampau itu didapati positif dadah dan direman selama 5 hari. Sementara itu, pihaknya turut menahan seorang lelaki berumur 42 tahun di sebuah rumah di Kampung Jawa dipercayai aktif mengedar dadah di sekitar Seksyen 36 sejak 6 bulan lalu. Siasatan kes dijalankan mengikut Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952. Dakwaan aktivis anti-linas yang mendakwa bahawa sisa linas adalah bahaya kepada orang ramai dan tidak disimpan dengan betul adalah tidak benar. Pengurus Besar Keselamatan Radiasi Peraturan dan Pematuhan Linas, Profesor Dr. Ismail Bahari berkata berdasarkan penyelidikan Sirim Berhad, bahan sisa berjadual NUF yang dihasilkan oleh Linas tidak berbahaya, tidak beracun dan tidak menunjukkan kesan kesihatan yang signifikan kepada orang ramai atau berisiko kepada alam sekitar. Melalui satu kenyataan media, Profesor Dr. Ismail menjelaskan bahawa Linas menjalankan pendidikan dan pembangunan untuk pengkomersialan sisa berjadual yang terbukti dapat menggantikan crisis right untuk digunakan dalam pertanian. Sisa berkenaan disimpan di Pusat Penyimpanan Kering NUF yang direka khas mengikut peraturan sementara mendapat kelulusan pengkomersialan. Tenaga Nasional Berhad TNB telah menyelesaikan 85% daripada lebih 18,000 aduan membabitkan kenaikan bil elektrik melibatkan penggunanya di seluruh negara. Presiden dan Ketua Pegawai Eksekutifnya Amir Hamzah Azizan berkata, baki lebih 3,000 aduan lagi akan diselesaikan secepat mungkin. Kita masih fokus nak conclude the investigation. Ya. Yang senang tu kita dah settle lah. Pada tu kita kata lebih pada 15,000 tu dah settle. Yang balance 3,500 tu yang kita nak buat, kita dah kena buat investigation yang lebih tara lagi. Selain mahu menyelesaikan aduan penggunanya, TNB turut fokus terhadap siasatan bagi mencari punca masalah itu secepat mungkin. Sementara itu, Menteri Tenaga Sains, Teknologi Alam Sekitar dan Perubahan Iklim EOB yang sebelum ini berkata ST sedang menyenaraikan jumlah kesalahan TNB sebelum mengumumkan penalti yang perlu dibayar. Siasatan awal mendapati syarikat berkenaan melakukan kesalahan, ekoran gagal menepati prestasi perkhidmatan piawai ditetapkan selain ketidakpatuhan menyedia perkhidmatan utiliti berkualiti. Jelas TNB gangguan sistem pengambilan, penukaran meter baru, gangguan pada meter serta penambahan peralatan elektrik di premis pengguna antara faktor peningkatan bil elektrik. Media Prima Berhad mengumumkan pendamatan tempoh perkhidmatan Datuk Muhammad Nasir Ahmad sebagai pengerusi bebas bukan eksekutif berkuat kuasa 30 Jun 2019. Lembaga Pengarah Media Prima dimaklumkan Datuk Muhammad Nasir mengundur diri bagi menumpukan perhatian terhadap tanggungjawabnya sebagai ahli lembaga pengarah di luar kumpulan Media Prima. Beliau dilantik sebagai pengerusi kumpulan Media Prima pada 12 Jun 2018. Jawatan itu akan digantikan oleh Datuk Syed Hussein Syed Junid berkuat kuasa 1 Julai 2019. Bagi memastikan peralihannya lancar, Datuk Syed Hussein akan memulakan lantikan sebagai pengarah bebas bukan eksekutif dan pengerusi kumpulan efektif semalam. Datuk Syed Hussein pernah berkhidmat sebagai pengarah bebas bukan eksekutif di beberapa syarikat kumpulan Media Prima termasuk Primeworks Studios, Media Prima Digital, 8TV dan TV9. Besar impaknya. Laris selepas hasilnya. Pantas menampilkan prosiding ini secara keuangan maya. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3.
Laporan luar negara, rejim Zionis terus memperlakukan penduduk Islam Palestin dengan tidak adil apabila ia mengumumkan kawasan memancing bagi penduduk Gaza ditutup sepenuhnya. Rejim Israel mendakwa ia sebagai tindakan balas selepas ia menuduh penduduk Palestin membakar belon sebelum menerbangkannya ke kawasan yang diduduki oleh penceroboh haram Israel. Begitupun tiada bukti ditampilkan untuk menyokong dakwaan itu. Pendatang haram Yahudi sebelum ini mengurangkan kawasan mancing dari 15 batu nautika kepada 10 batu nautika. Kemudian ia dikurangkan sekali lagi kepada hanya 6 batu nautika sebelum ditutup sepenuhnya semalam. Sementara itu, Kementerian Luar Palestin mengecam keputusan Presiden sementara Moldova Pavel Filip yang mempertimbangkan untuk memindahkan kedutaannya ke negaranya dari Tel Aviv ke Baitul Maqdis. Kementerian Luar Palestin berkata tindakan itu jelas melanggar undang-undang antarabangsa serta resolusi Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB. Moldova yang bersepadan dengan Romania dan Ukraine menjadi negara Eropah pertama yang membuat keputusan mengejut itu. Nyataan itu menambah bahawa keputusan itu hasil situasi Presiden sementara Moldova yang terdesak mahu mendapatkan sokongan daripada Amerika Syarikat dan Israel. Ia memandangkan negara itu sendiri berdepan keadaan politik yang tidak stabil. Perdana Menteri Jepun Shinzo Abe memberi amaran kemungkinan tercetus konflik bersenjata sekiranya Amerika Syarikat dan Iran tidak mengambil langkah proaktif susulan ketegangan yang semakin memuncak antara keduanya. Abe dilaporkan berkata demikian selepas pertemuan dengan Presiden Iran Hassan Rouhani dalam rangka lawatan diplomatik khusus untuk meredakan krisis antara Amerika Syarikat dan negara Islam itu. Iran kata beliau perlu memainkan peranan menyeluruh bagi mengelakkan pertempuran bersenjata sekaligus memastikan keamanan dan kestabilan di Asia Barat terjamin. Dalam sidang media sama, Rouhani berkata beliau menjangkakan perubahan positif sekiranya Amerika Syarikat menghentikan tekanan ekonomi ke atas Iran melalui pelbagai sekatan yang dikenakan. Abe merupakan Perdana Menteri Jepun pertama yang melawat Iran dalam tempoh 41 tahun, satu langkah yang diambil bagi memulihkan hubungan antara Tehran dan Washington. Besar impaknya. Laris selepas hasilnya. Pantas menampilkan Prosiding ini secara keuangan maya. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3. Laporan sukan, skuad hoki wanita negara mara ke pentas separuh akhir siri akhir wanita 2019 apabila menewaskan Perancis 3-2 dalam saingan kalah mati di Ireland malam tadi. Kejayaan itu membolehkan skuad bimbingan Dharma Raj Abdullah melangkah ke separuh akhir menentang Korea Selatan yang terlebih dahulu mengesahkan slot 4 pasukan terakhir selaku juara kumpulan B. Bagaimanapun, kemarahan skuad negara tidak hadir dengan mudah apabila dipaksa beraksi 10 pemain selepas kapten pasukan Siti Nur Amarina Rouhani dilayangkan kad kuning. Namun, ia tidak menggugat momentum negara untuk mendahului seawal minit ke-6 menerusi pukulan sudut penalti Nur Ain Abdul Rashid sebelum Fatin Syafiqah Muhammad Syukri menambah gol kedua pada minit ke-8 juga menerusi gerakan sama. Bagaimanapun, seminit kemudian Delfina Gaspari berjaya merapatkan jurang menerusi jaringan padang tetapi penyerang negara Hanis Nadia On meletakkan Malaysia di depan 3-1 minit ke-15 hasil gol padang. Gusse van Bolhuis mencetuskan resah di kem negara apabila merapatkan jurang pada minit ke-26 menerusi pukulan sudut penalti. Kedudukan itu bertahan sehingga tamat perlawanan, namun Malaysian Tigers terpaksa berdepan saingan sengit lawan sepanjang suku ketiga dan keempat. Malaysia seterusnya dijadualkan berdepan Korea Selatan dalam aksi separuh akhir jam 3.30 petang esok. Pemanah negara Khairul Anwar Mohamad meraih 1 dari 4 tiket individu ke Sukan Olimpik 2020 selepas berakhir kejohanan dunia di Belanda hari ini. Ia turut menyaksikan Khairul Anwar mara ke separuh akhir selepas menewaskan Jack Williams dari Amerika Syarikat 7-3 pada suku akhir. Ia disahkan pengurus sukan memanah Majlis Sukan Negara MSN Ismail Saleh yang turut berada di Belanda. Bukan setakat berjaya layak ke Sukan Olimpik 2020 Tokyo, malah pemanah negara Khairul Anwar Mohamad juga berpeluang menggelar juara dunia dalam acara recurve lelaki buat kali pertama. Atlet dari Terengganu itu mara ke penentuan pingat emas selepas menundukkan Roman Chana dari Bangladesh 7-3 dalam saingan separuh akhir. Menantinya di pentas akhir adalah Brady Allison dari Amerika Syarikat yang akan berlangsung Ahad ini kira-kira pukul 10 malam waktu Malaysia.
Juventus bersedia melantik Maurizio Sarri sebagai jurulatih baru kelab itu hari ini selepas bersetuju dengan perjanjian pampasan dengan Chelsea. Menurut laporan media Itali, perjanjian berkenaan bernilai 3.5 juta euro dengan dana akan digunakan bagi membawa masuk bekas pemain Frank Lampard ke Stamford Bridge sebagai pengurus baru Chelsea. Sarri dijangka akan menandatangani perjanjian selama 3 tahun bersama juara Itali itu menurut laporan berkenaan. Sarri dari Itali tampak tidak selesa dengan layanan peminat di Stamford Bridge dan sekalipun memenangi Liga Eropah serta menamatkan saingan Liga Perdana di tangga ketiga, taktik jurulatih itu sukar untuk diterima. Beliau paling kuat dikaitkan dengan Juventus selepas peletakan jawatan Massimiliano Allegri. Sarri sebelum ini menggantikan Antonio Conte sebagai pengurus Chelsea musim panas lalu selepas menghabiskan tempoh 3 tahun di Napoli. Pengendali berusia 60 tahun itu menikmati permulaan cukup baik di Stamford Bridge apabila Chelsea mengharungi 18 perlawanan tanpa kalah sebelum dikritik hebat peminat susulan prestasi terumbang-ambing termasuk ketika tewas besar 6-0 kepada Manchester City. Sarri menjulang trofi utama dalam kariernya sebagai pengurus apabila Chelsea menewaskan Arsenal 4-1 di final Liga Eropah bulan lalu. Baik, terima kasih kerana setia bersama Buletin Pagi sehingga ke penghujungnya. Terus ikuti Buletin TV3 di platform digital dan media sosial kami. Saya Amir Hakim Lokman, salam hormat dan Assalamualaikum.